Hai, Assalamualaikum semua, nama aku Alif. Selamat kembali ke channel aku Marjans TV. Welcome back to another episode of my video, guys. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, thank you so much sebab sudi klik video ni, guys. Sudi sampai ke channel aku dan sudi menonton video aku. Dan bagi mereka yang dah lama kat channel aku dan setia menanti video-video baru daripada aku, here's another one for you. Pada hari ini, aku nak share dengan korang sebuah cerita yang berkait dengan immortality. Bila kita bercakap pasal immortality ni, memang ramai yang akan kata tak logik lah, benda ni mustahil lah. Memang benar. Sebenarnya kita sebagai umat Islam, memang kita percaya bahawa setiap yang hidup itu akan mati. Tetapi ini tidak menghalang manusia-manusia kat luar sana untuk deny benda ni, untuk menafikan perkara ini. Mereka saban tahun daripada zaman berzaman, mereka sentiasa mencari jalan untuk kekal hidup untuk selamanya. Immortality ini pergi kat mana-mana negara, kat mana-mana bangsa pun, kat mana-mana tamadun, mesti ada je cerita-cerita yang berkaitkan dengan immortality. Mereka berusaha untuk mencari jalan untuk mereka terus hidup di atas muka bumi ini. Dan ada juga di kalangan mereka ini bukan dia kata terus hidup saja. Mereka buat ini kerana mereka tak nak nampak tua. Mereka tak kisah pasal mati itu, tetapi mereka tak sanggup untuk hidup dalam keadaan muka berkedut dan sebagainya. Oleh kerana itu, hari ini aku ingin kongsi beberapa kes, beberapa cerita di mana mereka claim bahawa immortality itu wujud. Mereka boleh untuk hidup untuk selama-lamanya. Mereka boleh untuk tidak dimakan usia. Mereka boleh untuk tidak repot. Oleh kerana ada beberapa manusia yang telah lalui benda ni, umur mereka dah ratusan tahun, tetapi keadaan mereka tidak seperti mayat walaupun dikatakan mereka sudah mati. Jadi inikah yang dikatakan immortality itu? Jom kita selami cerita ini. Di Rusia ada seorang Buddhist monk ni yang bernama Dashidorzo Itigilov. Dia ni adalah seorang Buddhis yang berasal daripada Buryat, Rusia. Dilahirkan pada tahun 1852 di Burятия, Republic of Russia. Kat perkampungan pedalaman dekat Rusia tu, kat salah satu republik ni, ada satu tempat yang bernama Burятия ni. Hidup dia ni memang malang gila. Sebaik saja dia dilahirkan, oleh kerana kemiskinan, ibu bapa dia terpaksa tinggalkan dia, abaikan dia, buanglah senang cerita si Itagilov ni nama dia. Jadi Itagilov ni telah dibawa ke rumah anak yatim dan mereka telah dibesarkan dekat situ dan sebagainya lah. Dan pada umur 15 tahun, dia mula untuk belajar di temple untuk menjadi seorang monk Buddhis. Dan dekat situ, dia start belajar bahasa Sanskrit, dia start belajar bahasa Tibet. Banyak lagi bahasa-bahasa yang untuk membolehkan dia ni belajar kitab-kitab agama Buddha dengan lebih baik lagi. Sehinggalah Itagilov ini menjadi seorang monk ataupun seorang Buddhis yang lead the entire Rusia punya Buddhis. Kira macam satu Rusia tu untuk agama Buddha, dia lah ketua dia. Dan pada ketika dia dah sampai tahap macam ni, di mana Itagilov telah menjadi seorang leader agama Buddha dekat Rusia, pada satu hari itu dia panggil dia punya disciple. Dia punya pengikut-pengikut lah, budak-budak dia semua. Dia panggil, dia duduk dalam keadaan bersila macam lotus punya position tu, dan kemudian dia panggil budak-budak dia duduk keliling dia dan dia bagi tahulah apakah tujuan dia nak buat benda ni semua. Dia cakap pada hari ini, saat ini dia nak meditate, dia nak bermeditasi, dia nak bermeditasi dalam keadaan yang sangat-sangat lama, panjang sangat, guys. Dia kata pada hari ini korang akan lihat aku di sini, di pokok ini, aku akan bermeditasi dan datang kembali setelah 75 tahun. Spesifik arahan dia dah bagi siap-siap dah. Kemudian dia suruhlah semua start baca mantra. Mantra ni dibacakan untuk kehidupan setelah mati ni lah. Jadi mereka ni, dia punya disciple tak nak baca sebab macam tak baik lah, tak nak lah, macam nak mendoakan untuk dia punya ni mati kan. Jadi Itagilov ni pun bacalah seorang-seorang mantra tu dan akhirnya semua orang ikut. Dan dia mulalah bermeditasi pada saat itu, ketika itu, sehinggalah orang kata dia ni berada di dalam keadaan endless meditation, di mana pada saat ini, ketika ini, orang kalau lihat dia memang nampak macam dah tak ada nyawa dah, tetapi dia masih duduk tegak seperti mana dia duduk lotus position tu. Dan pada tahun 1927 orang mula katakan yang dia dah matilah. Mati dalam keadaan terduduk macam tu. Maka mereka tanam Itagilov ni dalam keadaan bersila itu dalam sebuah kotak. Dia letak dalam kotak tu dibuat pada kayu dan dia tanamlah Sami Buddha ini. Dan pada tahun 1957 dia digali semula, diangkat. Mereka terkejut apabila melihat body Itagilov ni, mayat ini yang ditanam pada 1927 tu, masih dalam keadaan yang sangat-sangat elok. Elok dari segi apa? First of all, tak berbau, dan kemudian kulit dia masih melekat pada isinya. dan juga berat badannya pada ketika dia ditanam dan sehingga pada hari yang dikorek kembali itu masih sama
seolah-olah tiada pengurangan atau penambahan yang berlaku pada mayat ini. Kemudiannya body Itagilov ni ataupun Buddha ini, Sami Buddha ini, dia mandi dibersihkan, dia pakaikan baju baru, pakaian baru dan ditanam semula. Dan kemudian pada tahun 1973 sekali lagi mayat Itagilov ini yang ditanam pada tahun 1957 tu digali kembali pada 1973. Dan pada tahun 1973 tu juga tak ada perubahan, masih sama juga, sama seperti yang mereka jumpa pada tahun 1957 itu. Pada ketika ini ramai saintis-saintis mula mengkaji. Mereka ambil DNA lah, mereka ambil tisu lah, dan mereka try ambil sampel kulit lah, dan mereka terkejut kerana apa tahu guys? Sebab apa yang mereka nampak ini seolah-olah kulit itu menjadi kering, buruk, macam benda lama lah kan, dah berpuluh tahun dah kan. Tetapi selnya tidak mati, selnya masih hidup lagi. Itu yang mereka terkejut kerana tiada sebarang nampak tanda-tanda busuk ataupun frostbite dan sebagainya yang terdapat pada tubuh Itagilov ni. Memang sangat-sangat pristine. Buruk memang buruk lah, obviously benda yang memang dah lama kan. Apa pun keadaannya, seperti buku ke kulit haiwan ke, bila benda dalam keadaan yang sangat lama, benda tu deform lah, oxidization dan sebagainya. Tetapi hakikatnya benda itu tidak sepatutnya berlaku kerana sudah beratus tahun, sudah berpuluh tahun, sudah pastinya mestilah ada yang kerosakan berlaku. Tak ada yang busuk, tak ada yang sel mati, kecuali nampak buruk sahaja. Dan saintis mengatakan ini seolah-olah seperti badan ini, mayat ini tidak mati sebenar-benarnya. Itulah yang saintis dapat kemukakan findings dia lah, macam apa yang mereka jumpa kan sebagainya. Mereka tak tahu macam mana, tetapi itulah yang mereka jumpa. Pada tahun 2002 Sami Buddha kat situ semua, the monk all semua dah decide, dia kata okey dah tak payah tanam dah, simpan je Itagilov ni dekat kotak cermin. Mereka letak dekat satu tempat dekat temple tu, mereka tutup dengan cermin dan sebagainya, dan mereka biarkan begitu saja. Mereka tidak tanam lagi dah. Mereka beranggapan bahawa pada saat ini, ketika ini, seorang Buddhist monk yang bernama Itagilov ini sebenarnya tidak mati. Jadi mereka tidak lagi mahu tanam mayat ini dan mereka biarkannya di atas permukaan bumi, dan segala kajian ke atas badan Sami Buddha ini tidak lagi boleh dijalankan atas kerjasama, atas nasihat semua Buddhis yang kat situ, semua monk-monk kat situ. Mereka katakan pada tahun 2005 cukup, enough, dah tak ada dah kajian, dah tak boleh buat kajian apa sebenarnya, dah tak boleh buat kajian sebagainya ke atas badan ini, kat tubuh ini. Mereka biarkan, mereka simpan dalam kotak kaca dan mereka kunci dan mereka biarkan di situ saja. Ini bukan pertama kali mereka jumpa mayat seperti ini ataupun body seperti ini. Pada tahun 2015 saintis jumpa satu lagi body macam ni juga dekat Mongolia. Monk dekat Mongolia, pada ketika itu mereka kata terang-terangan bahawa perjumpaan mayat ini ataupun badan ini, tubuh ini adalah perjumpaan yang sangat-sangat epik, dan mereka mengatakan bahawa tubuh ini tidak mati lagi. Seperti apa yang mereka nampak, tidak dikompos langsung, tubuh dia, badan, otot-otot masih ada, kulit masih melekat, rambut masih ada dan sebagainya. Dan mereka mengatakan bahawa ini adalah monk ataupun Sami Buddha yang masih hidup dalam keadaan bertafakur ataupun bermeditasi. Dan Sami Buddha pada ketika itu juga mengatakan bahawa mengikut ajaran mereka, mengikut buku-buku kitab lama-lama, Sami Buddha ini yang dikatakan masih hidup ni sebenarnya berada di dalam keadaan tugdam, di mana state yang paling tinggi, di mana mereka ini dah sampai dekat nirvana dan mereka punya body tu Islam takkan boleh busuk, takkan boleh decompose. Ada yang juga mengatakan bahawa 2015 itu adalah guru kepada Itagilov tu. So itulah penceritaan dia. Apabila kita bercakap pasal immortality ni, terdapat juga beberapa kes lain daripada Buddhist monk ni. Contohnya seperti dekat France, seorang wanita, noble woman, Diane de Poitiers, dia ni dikatakan sangat-sangat cantik, sangat-sangat lawa, dan perempuan ini yang sangat-sangat cantik ni dijadikan mistress tau, ataupun pasangan, bukan isteri tetapi pasangan kepada raja pada ketika itu. Dan dia ni mempunyai pengaruh yang sangat-sangat kuat, sangat-sangat besar tau dalam kerajaan pada ketika itu, waktu dulu. Dan dipercayai bahawa pada ketika itu king ada banyak mistress, ada banyak gundi, ada banyak perempuan simpanan, tetapi this particular woman sangat-sangat paling berpengaruh, dan paling banyak orang dengar katanya adalah this particular woman lah. Dan apa yang dahsyatnya tentang wanita ini, dia sangat cantik. Pada ketika umur dia 50 tahun, orang masih tak percaya bahawa umur dia pada ketika itu adalah 50 tahun. Ramai yang mengatakan bahawa kecantikan itu ibarat seorang wanita yang berada di dalam umur 20-an macam tu. Dan kecantikan dia ni telah diimmortalkan, telah diabadikan dekat penulisan buku, dekat potret, dekat sculpture, untuk
seorang yang bukan isteri kepada raja, malahan adalah mistress saja kepada raja. Cara mereka mengagungkan this woman bernama Diane ni sangat-sangat luar biasa untuk menceritakan betapa bau cantiknya, betapa mudanya perempuan ini. Ramai tertanya-tanya bagaimana dia boleh stay muda seperti itu. Setelah beberapa kurun, saintis telah gali dia punya kubur pada tahun 2009 dan mereka mendapati bahawa rambut si Diane ni terdapat lebihan emas yang sangat-sangat banyak. Terdapat banyak sangat evidence kat badan itu penuh dengan emas, dan mereka mendapat cerita-cerita buku dan sebagainya menyatakan bahawa actually Diane ni dia mengamalkan minum emas. Dia minum emas, tak tahu macam mana dia buat lah, dan potion lah, macam dia punya rawatan, aku tak tahu dia buat apa kan, tetapi dia consume emas dengan keadaan banyak dan keadaan tempoh yang lama. Itulah yang membuatkan dia actually awet muda, kekal muda berseri macam tu lah. Dan dipercayai juga kerana tabiat dia untuk consume gold ini adalah juga punca kepada kematian dia, sakit yang dia hadapi pada ketika itu. So nampak tak ironik ni? Dia makan emas ataupun minum emas itu untuk terus kekal muda, untuk kekal immortal, hidup, tetapi emas itulah juga yang menyebabkan dia mati actually. Dia boleh kekal muda tetapi untuk nyawa tu dia tak boleh kontrol. Kemudian ada satu lagi kes kat Rusia, saintis juga. Saintis ni bernama Alexander Bogdanov. Dia seorang writer, seorang penulis, seorang saintis. Memang ilmuwan lah, senang cerita dekat Rusia tu. Dalam satu penulisan dia kat satu buah buku dia mengatakan bahawa hidup ni, kita ni boleh sentiasa kekal muda, sentiasa kekal bertenaga jika kita buat blood transfusion dengan blood darah yang lagi muda daripada kita. Alright? Bila kita mengamalkan penukaran darah, kita dah ambil darah muda letak kat badan kita actually boleh kekal muda dan boleh reverse the aging. So muka kita akan kekal muda, kekal bertenaga, kulit kita macam orang muda, rambut kita macam orang muda dengan hanya blood transfusion ini. Dengar familiar tak pasal ni? Dan dia telah lakukan ni beberapa kali lah, banyak kali dia buat, dan orang dah start nampak perbezaan. Dalam jurnal-jurnal yang ditulis, dalam jurnal-jurnal yang orang lain tulis pun nampak perbezaan, dan dia ni sebagai muda. Dan pada ketika cubaan dia yang ke-11 ataupun ke-12 itu untuk buat transfusion tu, akhirnya body dia reject darah baru itu, dan kemudian dia matilah selepas itu. Actually ramai je orang yang macam tu sebenarnya, mungkin buat benda yang sama. Ada yang buat cuci darah, ada yang transfusion darah dan sebagainya untuk terus kekal muda, untuk kekal sihat dan bertenaga. Tapi at the end of the day, untuk kekal terus hidup untuk selamanya, mereka tidak boleh lawan kuasa Allah. Jodoh, pertemuan, umur, semua ini memang dikontrol 100% oleh Allah. Mereka boleh cuba untuk challenge benda ini, mereka boleh challenge untuk terus jadi muda, kekal muda, kekal sihat, cantik, konon-kononnya tak tua-tua. Mereka boleh untuk buat tu sementara waktu, tapi akhirnya benda tu makan diri. Sebab kita tak boleh nak lawan fitrah, kita tak boleh nak lawan apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kita tak boleh lawan sistem tubuh badan yang telah dicipta sempurna oleh Allah SWT. Kalau you cuba nak stop the aging, kalau you cuba nak reverse the aging, kalau you nak mempercepatkan, nak melambatkan penuaan dan sebagainya ni, itu seolah-olah kita like a play god lah. Tak sesuai lah untuk kita sebagai orang Islam untuk teruskan buat benda ni, untuk mencari keabadian, immortality, untuk terus kekal cantik, ubah, tarik muka sini, operate sana, cocok sini, semata-mata tempat tak nak nampak tua. Benda tu macam, entahlah aku nak cakap macam mana pun, tapi korang sendiri faham lah. Okay, fikir-fikir dah sendiri, dah tua kan, dah pandai kan, dah besar kan. Okay, jadi guys, aku harap cerita aku sampai di sini saja, dapatlah korang sedikit sebanyak ilmu pengetahuan, general knowledge untuk korang simpan untuk diri sendiri ataupun untuk korang share kepada kawan-kawan yang lain lah. Kalau korang suka, korang boleh terus like dan share video ni. Kalau korang tak suka, unlike button je lah itu, tekan je banyak-banyak. Okay guys, till then, see you guys on my next video, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, stay healthy, bye bye.